أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم نبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli ma ba'du. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT untuk memulakan perkongsian kita di pagi hari ini. Dan hari ini kita akan mula melihat kalimah yang ke-13 ya. 13 dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Zulumatin, kita cuba tengok cek balik betul tak ayat ke kalimah yang ke-15 dah ya. Yang ke-15. Okey, saya teruskan kongsikan skrin supaya tuan-tuan nampak perbincangan kita. Sharing skrin sekarang. Iaitu kita nak melihat apa ni zulumatin, tapi zulumatin ni kita tidak boleh melihatnya melainkan kita sertakan bersama dalam perbincangan tu kalimah sebelumnya iaitu fi ya. Jadi kalau kita bincang zulumatin saja kita tidak akan nampak konteksnya dan kenapa ejaan dia dituliskan dalam bentuk zulumatin dengan ta tu mengambil baris kasrah dan kasratain ya. Jadi dia perlu dibahaskan sekali dengan fi ni ya. Jadi dalam menggunakan leksi logos bila kita nak membincangkannya, kita masukkan dulu rakan-rakan kita yang lain ni. Galaxy Tab, kita jadikan co-host, tak boleh ya. So nanti saya apa ni, stop sharing sekejap sebab kita nak lantik co-host supaya dapat membantu masukkan rakan-rakan kita yang lain. Dan juga Zabidah ya, jadikan dia co-host. Okey. Okey, dan kita teruskan dengan berkongsikan skrin sekali lagi. Jadi kita kupas fi zulumatin tu, kalau kita menggunakan leksi logos tu kita akan menaiknya sekali ya, iaitu fi zulumatin ya. Kalau kita besarkan dia yang telah saya typekan sekali tadi ya. So ini zulumatin, dia adalah kasrotain, jadi kita ambil baris kasrah yang ada tanwin ya, fi zulumatin. Jadi kita cuba lihat zulumatin pertamanya di dalam Al-Quran tafsir dan perkata ni, iaitu maklumatnya dia adalah kalimah yang ke-15 dan dia adalah jenis kata benda. Kata benda tu maknanya kalimah ismun ya. Kalimah ismun, tapi dia tidak terangkan detail dia. Jadi kita akan cari maklumat yang lebih untuk kita mengenal saja ya, sebab ismun ni banyak jenisnya dan sebagainya, dan dia pun tidak menerangkan kita dari aspek i'rab ya, yang ta tu membaris-baris kasrah. Yang tu kita kena bantu lagi lah ya, untuk kita lebih mengenal kalimah ni. Kalau tidak nanti kita hafal aja makna dia ya, hafal makna tanpa mengenal. Itu yang banyak berlaku pada kita sekarang. Kita hafal, kita tengok makna, kita tahu makna, tapi kita tidak mengenal dia.
Nah, mana dia kegelapan, tapi kita tak tahu kenapa dia baris bawah. Ya, jadi kita kena apa uh, mengkajinya dengan lebih terperinci. Tiga huruf akar dia ialah Dhad, Lam, Mim yang mana kita telah pun lihat semalam, ya. Dan kita bantu juga hari ini dengan melihat maklumat di dalam Quran, Quranic Arabic Corpus ni, ya, iaitu kita pergi kepada surah Al-Baqarah ayat 17 tolak dia ke atas. Dan kita ambil kalimah zulumatin tadi di bawah lah. Ini zulumatin. So dia bagikan maklumat kepada kita tiga huruf akar ialah Zod, Lam, Mim. Dan ni bahasa Inggerisnya. Kalau kita nak tukar bahasa Melayu pun boleh. Kemudian dia kata dia adalah isim yang majrur. Tadi dekat apa tadi dia kata benda saja, ya. Dia tak mention pun tentang status dia yang majrur, ya. So, sebab tu kita memerlukan 2-3 bahan digital yang rujukan untuk kita, ya, dapat mengkajinya dengan lebih. Jadi di sini dia kata isim majrur, ya. So kenapa dia isim majrur? Kerana adanya kalimah harfun jar sebelumnya, ya. Apa lagi yang kita dapat di sini ialah sebelah kiri dia kata genitive feminine plural indefinite noun. Mana dia? Kalau kita tukarkan ke bahasa Melayu, kita right click saja, ya. Right click, dia ada sini translate to Melayu tu. Dia akan translate lah, ya. Iaitu kata nama isim tak tentu jamak. Tak tentu tu makna apa? Isim nakirah, ya. Yang ditandakan dengan baris bertanwin. Kalau isim nakirah bertanwin, makna dia adalah dalam bahasa Melayu dia kata tak tentu, ya. Apa makna tak tentu tu? Belum tentulah. Kita belum indefinite bahasa Inggeris dia. Ya, indefinite. Kita belum tidak dikhususkan kepada sesuatu yang apa yang kita boleh kenal pasti. So dia secara umum saja, ya. Mana dia tu adalah secara umum, lepas tu jamak adalah plural lah, ya. Feminin dia adalah kalimah yang mengambil jantina muannas. Kemudian genitif ni ialah majrur. Majrur, ya. Itulah daripada maklumat yang kita ada di sini. Ya, lepas tu mungkin juga saya ingin berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dia digunakan daripada tiga huruf akar Dhad, Lam, Mim, ya, tapi kita juga kena berhati-hati dalam mengenal kalimah ni, kerana kadang-kadang kalimah ya dibangun daripada tiga huruf akar yang sama, tetapi adalah berfungsi apabila membentuk kata terbitan yang di dalam konteks yang berlainan, ya. Cuba kita pelajari aspek ni daripada corpusquran.com ni. Kita pergi kepada kamus dia, ya. Kamus ni tuan-tuan akan lihat kamus. Kita tekan dekat kamus ni, so kita akan disenaraikan, ya, diberikan keseluruhan senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada Dhad, Lam, Mim. Dhad, Lam, Mim, ya. Okey. So ini kumpulan-kumpulan kalimah yang dibangunkan daripada Dhad, Lam dengan Mim. Yang pertama dia kata 110 kali adalah dalam bentuk wazan satu fa'lun, ya. Bermakna kumpulan kata kerja yang mengambil bentuk satu, iaitu wazan satu yang mengambil bentuk zalama. Dia zalama. Okey. Kemudian dia kata juga digunakan dalam bentuk yang keempat, aulama. Ya, aulama
Dan 16 kali dalam bentuk kata nama dipanggilkan aulamun. Kalau noun tu, mim tu kena dhammatain kan ya. Jadi kita besarkan sikit supaya tuan-tuan nampak. Ya, kalau dalam klasifikasi kumpulan ni, kalau huruf yang terakhir tu tidak berbaris tu bermakna apa? Dia bermula dengan dhammatain, tapi dia boleh bertukar i'rab dia, sebab tu dia tidak bariskan. Bermakna aulamun, aulamun ataupun aulaman ataupun aulamin. Dia adalah kalimah yang mu'rab. Dia boleh berubah mengikut i'rab dia ya, baris tu. Sebab itulah dia tidak ditandakan dengan baris. Kalau ditandakan dengan baris, makna dia hanya membentuk, mengambil baris itu saja ya. Seperti di atas zolama, dia hanya mengambil baris zolama sahaja. Aulama sama juga. Bila min tu dibariskan, maknanya min tu hanya boleh mengambil baris atas. Ya. Ni tapi ini kalau dia dikosongkan, bermakna dia boleh mengambil 3 baris mengikut konteks dia ya. Dia boleh jadi aulamun, aulamin ataupun aulaman ya. Dia adalah bertukar mengikut i'rab. Nah, lepas tu ini sebagai kata nama juga zalimi. Zalimi ya. 5 kali dalam bentuk, cuma dia tak terangkan noun ni apakah perbezaan di antara kata nama, noun ni dia tidak. Itu tugas tanggungjawab kita untuk mengenal pasti ya. Kalau kita mahir dengan bentuk kalimah kata nama, jadi kita boleh memberi penerangan dia dengan lebih tepat ya. Zallamun juga noun, lepas tu zulmun ya, 20 kali. Zulumatun, dia kosong tu bermaknanya dia bermula dengan tun, tapi dia boleh mengambil zulumatan dan zulumatin. Seperti dalam ayat 17 dia mengambil bentuk zulumatin. So dia adalah mu'rab kita panggil ya. Dia boleh berubah baris tu mengikut i'rabnya. Lepas tu zulumun. Zolumun. Mun dan juga dhammatain. Zolumun. Ya. Kemudian 129 kali digunakan dalam bentuk, ini dia kata active participle ni, yang ni jelas iaitu isim fa'il. Ya. Kalau dia kata active participle adalah isim fa'il. Jadi bentuk dia apa? Zalimun. Zalimun. Kemudian 4 kali digunakan juga bentuk active participle tapi dalam bentuk mu'annas. Yang ni tadi muzakkar, zalimun. Kemudian yang seterusnya adalah zalimatun. Ta marbutah juga kita mulakan dengan dhammatain. Tapi dia boleh mengambil zalimatan dan juga zalimatin. Ya. Sini pun sama. Dia boleh zalimun, zaliman dan zalimin. Dia adalah mu'rab juga yang boleh berubah barisnya mengikut i'rab ya. Lepas tu one in a passive participle, maknanya boleh juga mengambil bentuk perkataan dalam bentuk passive participle. Participle ni biasanya isim maf'ul ya. Maulumun. Ini isim maf'ul. Active participle isim fa'il. Passive participle lah isim maf'ul. Sesuatu yang dia dalam bentuk objek. Ya, bentuk objek. Jadi dia adalah pasif. Maknanya sesuatu orang lain yang melakukan perbuatan ke atas dia. So kalau kita nak yang ni tadi yang aktif, kita beri makna dia apa? Orang yang menzalimi, mana perbuatan yang aktif. Orang tu melakukan perbuatan yang aktif, dia panggil active participle ya. Kalau yang ni active participle untuk muannas, seseorang perempuan yang menzalimi. Itu maksudnya active participle. Passive participle lawan dia. Ya, lawan aktif ialah pasif. Jadi mazlumun akan memberi erti bukannya orang yang melakukan perbuatan tu, tetapi orang yang
dilakukan perbuatan tu ke atas dia. Jadilah mazlumun, maknanya orang yang dizalimi, ya, orang yang dizalimi. Dan sekali twice, ini active participle wazan keempat, ya. Dia gunakan active participle tapi sekarang wazan keempat. So kalau tuan-tuan tengok dia active participle, dia tak sebut wazan tu, bermakna wazan satu lah dia, ya. Kalau wazan satu dia tak sebut. So it's understood, kalau dia tak sebut bermakna wazan satu. Kalau dia sebut wazan form tu, maknanya wazan bukan wazan satu. Dalam konteks ni dia wazan yang keempat, ya. Isim fa'il wazan yang keempat yang mengambil bentuk mulimun. Mulimun, ya. Mulimun maknanya masih lagi dalam bentuk aktif, iaitu seorang yang melakukan kezaliman tu tetapi dalam bentuk wazan keempat. Nah, itu lebih kurang, ya, macam mana tuan-tuan nak berkongsikan maklumat yang disediakan di dalam korpus ni untuk membantu kita, ya, mengenal. So sekarang ni kita lihat konteks dia. Kalau tuan tengok, ya, daripada makna kepada ayat-ayat yang yang disenaraikan ini, tuan-tuan akan lihat ni, makna dia berbeza dengan yang digunakan di dalam ayat, ya, ayat ini, ya. So bermakna kebanyakan dha lam mim digunakan dalam bentuk dalam Quran ialah menzalimi, ya, menzalimi, bukannya kegelapan. Jadi kegelapan tu tak banyak, ya. Kegelapan kalau kita tengok sini semua wrong tu maknanya zalim ataupun dizalimi, ya, ataupun telah menzalimi. Semua ni kita tengok kebanyakan berkait dengan zalim, bukannya kegelapan. Jadi di manakah kegelapan dia? Kita tengok yang dia dalam bentuk dalam bentuk kata nama. Ni masih lagi dalam bentuk kata kerja, ya. Ni do wrong, do he has wrong, semua tu zalama maknanya kata kerja lah ni. Kata kerja yang membawa erti menzalimi. Di sini saja kita lihat zalamin digunakan dalam bentuk bentuk kegelapan. Sini iddakan dalam bentuk kata kerja. Jadi bermakna zat mim ni dalam konteks kegelapan ataupun gelap, dia ada kata dasar dia. Inilah, ya. Ini bukan kata dasar tapi ini form 4. So form kalau nak kalau nak jadikan kata dasar, dia adalah form 1, ya, wazan 1. Tapi dengan adanya dia dalam wazan keempat menunjukkan bermakna dia ada kata dasar lah tu, ya, kata dasar. Kata dasar dia akan mengambil bentuk dha lam mim. Nanti kita akan lihat macam mana nak mencari kata dasar dalam konteks gelap ni, iaitu dia menjadi gelap atau dia menggelapkan, ya. Dan itu dinamakan kata dasar, ya. Bagi menzalimi sudah tentulah ada kata dasar sebab dia banyak ayat kalimah-kalimah yang digunakan dalam bentuk kata kerja, bermakna dia ada kata dasar dia, ya. Kata dasar tu sebenarnya atas sekali tadilah, ya, bermakna dha lam ini mempunyai dua kata dasar. Satu dalam bentuk zalama iaitu menzalimi, satu dalam bentuk zalima. Yang lam tu baris bawah, maksud dia menjadi gelap. Itulah. Jadi dalam konteks perbahasan kita di ayat ke-17 jangan gunakan zalama yang ni, ya. Ini dalam konteks lain, menzalimi. La yuzlamun, contoh kalau kita jumpa kalimah la yuzlamun, itu boleh gunakan zalama. Tetapi kalau zulumat, itu kita gunakan kata dasar yang berbeza, ya, yang kita boleh cari daripada yang tadilah, yang kata kerja tadi yang membawa erti okey, ya, ini, ya. Nanti kita kata kerja dia dulu, iaitu di sini tadi iaitu
iddakan. Dia menjadi gelap. Tapi ini wazan keempat. Kita nak cari wazan yang pertama, bentuk wazan pertama. Itulah bentuk kata dasar ya, yang berkaitan dengan ayat ke-17 ya. Ni dia balik noun dia ni pun more unjust ni masih lagi dalam bentuk apa ni? Menzalimi ya. Jadi Allah kata waman adlalu mimman masajidallah. Siapakah yang lebih zalim dalam bentuk noun, kata nama ya. Bukannya gelap. Yang dia berbeza. Ini semua berkaitan dengan menzalimi ya. Anjas-anjas ni semua berkait dengan menzalimi. Dan kita lihat sini ya. Ini barulah Zat lam mim digunakan dalam bentuk darkness ya, iaitu dalam bentuk kata kerja dia membawa erti kegelapan. Inilah yang ayat kita tengah bincangkan sekarang ni, yang fi zulumatil la yubsirun. Dan sebab zulumatil ni banyak digunakan dalam Quran yang membawa erti darkness ya, kegelapan ya. Dan semuanya ni kegelapan ya, dan kegelapan. Doktor, nak tanya doktor, dia kan maksud dia macam ni. Maksud dia yang ada kata dasar tu hanya menyebutkan kata kerja dia. Kata-kata nama dia tak ada ya. Terus dia berkata terbitan macam tu. Semula soalan tak berapa faham. Dia kan maksud dia kan saya nak faham, kalau katakan kata dasar tu dia melibatkan kata kerja je. Kalau kata nama dia tak ada kata dasar kan. Dia terus kepada kata terbitan je macam tu. Ya, tak apa faham soalan tu ya, konteks dia. Ya, maksud saya kan dia PL kan. Kalau maksud dia kata lepas kata akar dia pergi kepada kata dasar kan doktor. Ya, kata dasar mesti dalam bentuk kata kerja. Dia bentuk kata kerja. Dia kalau katakan kata nama bermakna isim. Kata nama Dia tu, tak ada dia tak nama adalah. tu maksud dia berkalimah dalam Quran lah ya. Ya. Okey. Maknanya dia tak adalah, dia terus kata terbitan je kan. Tidak, dia boleh jadi. Boleh apa? Boleh dibangunkan daripada kata kerja, kata dasar. Ada yang ada kata dasar, ada juga yang tidak ada kata dasar. Bergantung kepada jenis kalimah kata nama tadi. Macam contoh ni ya, macam contoh ni, apa tu, tengok noun zalim kan. Ini dia kata kerja dia, zalama tadi. Ini kata kerja, kan. Tetapi dia ada juga noun dia. Apa noun dia? Inilah zalamun ataupun zulmun. Ini adalah kata terbitan daripada zalama. Dia masih lagi kata nama, tapi dia ada kata terbitan. Begitu juga zulumatin adalah kata nama. Kata terbitan dia zulumatin ataupun zulumatun ni, dan dia ada juga kata dasar dia. Jadi ada kalimah yang isim, ada yang ada kata dasar, ada yang tidak ada kata dasar. Okey, sebagai contoh kata nama rumah ya, rumah baitun. Yang itu tak ada kata dasar. Dia ada 3 huruf akar bayata. Dia tak ada apa ya, tak ada kata dasar nak menjadikan dalam bentuk kata kerja merumahkan, tak ada. Ya. Tak ada. Dia terus saja baitun. Itu betul. Itu mana kata terbitan dia baitun tu adalah kata terbitan daripada 3 huruf akar bayata. Dia tak ada kata kerja, kata dasar tak ada. Tetapi kalau kata nama, contoh macam ni ada. Sebab dia ada kata dasar ni, zalama. Zalama maknanya menzalimi. Ya, menzalimi, dia daripada menzalimi itu, dia akan membentuk kata terbitan, contohnya zulmun. Zalama akan menjadi zulm, maknanya dia diterbitkan daripada zalama ni. Ya. Dan macam mana jadi zulmun tu, dia akan ada acuan dia lah. Acuan yang tertentu lah. Begitu juga nak menjadikan kata apa? Mulimun. Ini kata semua ni kata terbitan dalam bentuk kata nama ni. Ya.
Dan semua ni adalah diterbitkan daripada zalama ni. Zalama ni maknanya boleh menjadi apa? Kalau kata nama, dia boleh jadi bentuk bermula dengan ni lah. Dia boleh jadi aulamun, kemudian dia boleh juga menjadi zalimi, dia boleh membentuk zalamun, dia boleh membentuk zulmun, dia boleh membentuk zulum. Yang ni yang ni tak boleh ya. Yang ni zulumati ni bukan daripada tiga huruf kata dasar zulama. Dia ada kata kerja dia sendiri yang tidak dinyatakan dalam ni, iaitu lam baris bawah zalima ya. Jadi kita dapat membezakan kalau makna apa ni zalim, kata dasar dia ialah zalama. Kalau kata terbitan tu kegelapan, zulumatun, kata dasar dia ialah zalima, bukannya zalama. Ini semua kata terbitan lah yang dibangun daripada zalama. Jadi bukannya kata nama tidak mempunyai kata akar ataupun kata dasar. Dia bergantung kepada kalimah-kalimah tu. Ada juga kalimah yang tidak ada, tapi banyak kalimah-kalimah kata nama yang ada kata dasar. Ya, tapi kata dasar dia masih lagi dalam bentuk kata kerja dulu. Bila dia nak membentuk kata nama tu, dia memerlukan acuan. Yang acuan tu kita kena kenal lah yang mana satu. Ya. Terima kasih, Doktor. Okey, sama ya. Ini saya cuma nak berkongsikan yang kepada bila kita kata zalamin tadi bukannya bermakna satu makna saja ya, bergantung kepada konteks Al-Quran ya. Kalau ayat lain macam-macam ni, ayat 54 surah Al-Baqarah, ini bukan makna kegelapan. Dia maknanya zalamtum, kamu telah berlaku zalim. Jadi konteks dia berbeza. Ya. So yang konteks zulumatin tu dalam kegelapan tu sebenarnya tak banyak. Ya, kita lihat tadi pertama ini satu. Lepas tu yang darkness tadi ni ya. Ni bentuk kata nama zulumatun, ada zulumatin. Ya. Dia i'rab dia sebab ini adalah muannas yang jamak, dia tak ada tan ya, dia ada dua saja, zulumatin ataupun zulumatun saja. Kalau dia mansub, dia juga mengambil baris bawah zulumatin ya. Macam ni, minaz zulumatin ialah besarkan sikit, ialah majrur. Ya. Yang ni fi zulmatin majrur lah. Kalau zulumatun ialah marfu'. Minaz zulumati ni sebab dia ada alif lam ta'rifah, maka gugur tanwin dia. Ya. Cuba kita tengok yang bertanwin dalam bentuk nakirah ada tak yang mansub ya. Fi ini majrur, ni pun majrur. Zulumatun dalam bentuk marfu', sahabun zulumatun dalam bentuk marfu', ya. Tidak ada. Jadi dalam apa ni Al-Quran ni zulumatin dalam yang mansub tidak ada ya, tidak ada. Okey, itu sebagai pengenalan awalan ya, supaya kita mengenal kalimah tu dalam kita membincangkan ya dan membahaskan kalimah-kalimah yang digunakan dalam Al-Quran ya. Sekarang ni saya nak kongsikan ialah sebab di sini dia tidak ada dia tidak ada memberi bentuk kata kerja bentuk satu form 1 untuk zulumatin. Dia ada hanya untuk zalama. Ya, sebab semua ayat-ayat Quran yang berkait dengan kata kerja digunakan wazan satu digunakan untuk menzalimi. Sebab tu dia hanya senaraikan zalama saja. Di mana tuan-tuan boleh dapat maklumat tu? Tuan-tuan kena belajar menggunakan Wiktionary dipanggil ya.
Wiktionary Arabic. Okay, sekarang saya kongsikan. Yang ni dipanggilkan Wiktionary. Lepas tu tuan-tuan pilih Wiktionary Arabic. Ya, Arabic kena ni okey. Ni pun dah Arabic sebenarnya ya. Ni tadi okey. So tuan-tuan tekan Zod Lami, di mana nak tekan nak type Zod Lami, tekan dalam search ni ya. So dalam search ni tuan-tuan type kan Zod, ambil keyboard on the screen ni, tekan Zod, lepas tu Lam dengan Mim. Ya, so mana-mana satu ni pun boleh lah, sebab dia semua berkaitan dengan Zod Lami. Yang apa yang lebih baik ambil yang atas sekali lah, Zolamin tu. So dia akan senaraikan lah ya, maklumat mengenai Zolamin tu dalam banyak maklumat. Kita kena familiar lah macam mana nak menggunakan ya, sebab dia banyak berkaitan dengan dipanggilkan etimologi ni. Asal pembentukan kalimah tu daripada berbagai-bagai bahasa ya, termasuk Urdu pun ada ya, dan sebagainya. Tapi kita fokus kepada Arabic lah ya. Arabic tu dia usul asalnya dia kata daripada pembentukan daripada bahasa Urdu. So kita lihat Arabic verb. Pertama dia kata zolama. So zolama ni tengok mana di bawah tu, dia kata to wrong, to treat unjustly, to oppress. Ni apa maksud dia? Menzolimi lah. Jadi dalam konteks menzolimi, kata dasar dia ialah zolama. Ya, zolama. Tetapi dalam konteks menjadi gelap, kata kerja yang membabitkan kegelapan, ya, iaitu menjadi gelap ataupun menggelapkan, dia bukannya zolama, ya. So kita tengok di bawah ni, dia ada satu lagi verb, zolima, to become dark, dalam bentuk kata kerja. So kata dasar tu mengambil bentuk kata kerja. Jadi yang inilah kita nak gunakan sebagai kata dasar bagi zulumatin ya. Tak boleh gunakan zolama, lam bari atas dia memberi makna yang lain, tak sesuai. Jadi kita kena gunakan zolima ya, iaitu mesti dalam bentuk wazan satu lah ya, wazan satu. Yang inilah yang kita, bila kita buat pembentukan kalimah nanti, kita akan gunakan zolima ya. Dia ada juga kata apa ya, bentuk kedua, tapi bentuk kedua bukannya untuk kata dasar. Kata dasar hanya mengambil bentuk wazan yang pertama itu saja ya. So bila yang noun-noun ni tengok, ini bukannya berkenaan dengan kegelapan ya. Zulmun adalah berkenaan dengan kezoliman, berbenaun dia ya, kezoliman of zolama. Maknanya daripada zolama dia membentuk zulmun. Sebab tu saya katakan tadi, zulmun ni adalah kata terbitan ya, kepada kata dasar zolama, berbenaun. Dalam bentuk ni kata terbitan ada mengambil bentuk isim masdar ya. Okey. Itu. So yang Wiktionary ni boleh membantu kita juga ya, kalau kita tidak dapat maklumat tu di dalam dua digital Al-Quran yang lain tu, kita boleh gunakan Wiktionary Arabic ya. Pastikan dia adalah Wiktionary Arabic. Jadi bila kita nak membuat pembentukan kalimah nanti, kita akan gunakan zolima, bukannya zolama dalam kata dasar dia ya, insya-Allah. Okey, so ya, itu lebih kurang beberapa maklumat yang kita telah dapat kumpulkan daripada bahan-bahan digital Al-Quran yang boleh membantu kita. Besok kita akan sambung dengan penerangan dia dan membuatkan pembentukan kalimah yang kepada zulumatin, dan lepas tu kita akan masukkan fi itu supaya kita lihat dia menjadi zulumatin, yang mana asalnya ialah zulumatun ya. Default dia zulumatun dalam bentuk marfu'. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada Ustaz dah cakap kalimah zulumatin tu Ya, muannas. ya. So dia punya i'rab ada dua je.
Ada Zuluma. bila muannas, yang ni dipanggil muannas tu jamak salim ya. Muannas jamak salim dia ada dua bentuk saja ujung ni, atun dengan atin. Tin. Dia tak ada atan, tak ada. Jadi bermakna maksud dia sama dengan atin ni lah. Kalau majrur dia atin, ya kita sebutkan imbuhan ni atin ya, sebab dia alif ni lepas tu ta tu, jadi kita sebut atin. Kalau mansub pun atin. Kalau mansub tak boleh fi lah. Kalau fi dia majrur. Ya. Maksud dia atin juga. Lepas tu kalau marfu' dia atun. Tu dua saja, dia bukan tiga. Itu menandakan kalimah itu kalimah muannas, Bukan saja mu'annas, tapi dia mu'annas jamak salim. jamak salim. Kalau dia mu'annas jamak salim, dia akan mengambil alif dengan ta tu untuk mu'annas. Kalau mufrad dia ta mabutah. Zuluma. Kalau apa? Kalau dia majrur, zulumatin. Zulumatin. Tapi Terus dia kalau punya dia i'rab i'rab dia majrur lah. Sebab fi majrur juga. fi Ya tak? Kalau yang apa tadi, zulumatan, tak ada. kita zulumatun kita punya i'rabnya kita cakap dia masih majrur ke? Kalau muannas, saya tunjukkan kat sini. Kalau mufrad ya, mufrad dia ta mabutah dan dia ada tiga-tiga tu. Zulumah. Okay, saya ambil yang ni, copy saja supaya kita nampak mufrad dia. Copy bawa ke sini. Tukarkan ni kepada ta mabutah. Ta mabutah, ya, ta mabutah dia ada zulumatun, ada mana dia punya sempang dia. Dia tak ada sempang sini. Kalau pakai pakai keyboard punya tak boleh ya. Tak apa, kita ambil tiga-tiga ni, tukar saja dia punya baris mengikut i'rab. So kalau dia memangsub dia fathatain, yang ni lah. Dan kalau dia majrur, dia akan ambil kasratain. Ini mufrad. Mufrad ada tiga-tiga. Zulumatun, zulumatan, zulumatin. Tetapi kalau kalau jamak dia ada dua saja. Jadi kita bawa ni ke depan sini, dia ada zulumatin dan zulumatin. Ya, marfu' dia ialah zulumatun. Di sini so dia ada dua saja. Ini marfu', yang ni mansub, dan ini majrur. Jadi mansub dengan majrur ejaan dia sama, zulumatin. Itu untuk muannas jamak salim. Okey, yang paling senang nak memaham ni, kita gunakan apalah, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Sebab dia muannas jamak salim. Muslimat Doktor, tidak ada. Terima kasih Ustaz. Okey. doktor, yang macam dengan apa, yang baris tu kan, kalau jamak tu, maksudnya dia mengambil dua keadaan je. Zulumatun dengan zulumatin, dia tak boleh zulumatan. Muannas jamak salim ya. Untuk muannas jamak salim dia dua saja. Dia atun dengan atin. Dia tak ada atan. Tapi kita i'rab tu kita masih panggil dia I'rab masih lagi marfu', marfu', mansub, mansub, majrur. majrur. I'rab ada tiga, tapi ejaan dia hanya dua saja. Bermakna ejaan untuk mansub dengan majrur adalah sama untuk jamak ya. Tetapi kalau mufrad dia ada tiga. Ini mansub, yang ini majrur. So mansub dan majrur berbeza dalam penulisan dia dan ejaan dia.
Terima kasih Ustaz. Okey. Sadaqallahul Azim untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kalau ada soalan-soalan yang tak berapa, ada perkara yang tak berapa jelas macam tadi, boleh ya. Boleh ajukan soalan tu supaya kita jelas dengan aspek-aspek yang kita bincangkan tu ya. Sebelum kita menutup sesi bila-bila masa saja insyaAllah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa wa minkum. taqabbal jami'an.